الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, insyaAllah hari ini kita teruskan kelas ataupun pelajaran kita pada tajuk yang berikutnya. Jadi sebelum ni pada kelas yang minggu lepas kita dah habis sehingga mad, huruf mad iaitu alif, waw dan juga ya. Jadi bila mana ada huruf mad tersebut, okey, jadi bacaan perlu dipanjangkanlah. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya iaitu tajuk izhar halqi. Okey. Jadi untuk nama-nama ni jangan risau, kita tak tekankan pun untuk tuan-tuan perempuan, adik Syarifah, tuan Syarul yang untuk ingat. Tak tekankan pun untuk ingat ataupun hafal lah untuk nama-nama tajwid ni. Cuma kalau boleh ingat tu kira bonus lah. Okay? Yang pentingnya cara baca tu betul. Jadi insyaAllah saya akan terangkan cara baca mengikut tanda baca. Jadi tanpa kita tahu nama pun kita boleh sebut dengan betul insyaAllah. Jadi penerangan tu akan lebih kepada tanda baca. Okey, baik. Jadi untuk izhar halqi, untuk izhar halqi, apa yang perlu diperhatikan adalah pada tanda yang di highlightkan dekat sini. Okey. Iaitu pada tanwin yang selari. Okey. Ini ni tanwin yang selari, ini tanwin baris atas, tanwin baris bawah selari dan ini tanwin untuk hadapan. Cumanya secara praktikal untuk dalam Al-Quran yang mushaf yang kita biasa guna, dia bukan bentuk macam ni kebiasaan. Kebiasaannya dia akan bentuk macam 69. Okey, macam 69. Macam ni. Ataupun dia topi macam tu. Tapi dia bentuk dia seolah-olah 69. Ataupun satu lagi tanda iaitu nun tu mati. Nun mati ada dua cara tulis kan, iaitu nun kosong. Kemudian kita ada nun mati macam ni, yang ada tanda mati. Jadi untuk izhar halqi yang kita akan masuk yang pertama ni, nun dia pastikan nun tersebut kena ada tanda mati. Nun tersebut kena ada tanda mati macam dalam ni. Jadi bila kita sebut pasal izhar halqi, mesti tanda dia selari. Tanwin atas bawah ni, tanwin atas dan bawah ni mesti selari. Selari. Selari tu maksudnya baris atas dan bawah tu sama. Selari. Ni kena ingat betul-betul sebab bila kita faham yang ni, insyaAllah nanti kita akan baca dengan betul lah bacaan yang betul. Mesti selari. Kalau nun, kalau nun mestilah dia ada tanda mati. Ada tanda mati. Bermaksud kalau huruf nun tersebut kosong, jadi cara baca dia lain dah. Jadi kita ingat ni saja. Ingat tanda ni saja. 1, 2, 3, 4. Tanwin ada 3. Yang atas dan bawah selari. Kalau yang baris depan tu dia macam 69. Macam bentuk 69 dan nun ada tanda mati. Itu saja. Kita ingat 4 tanda ni, kita dah boleh baca insya-Allah. Cuma kita kena tahulah bacaan izhar halqi tu maksudnya macam mana. Izhar tu maksud dia jelas. Izhar maksudnya jelas. Halqi bermaksud huruf yang keluar pada halqum. Kalau kita dah belajar hari tu kan, pada awal kelas hari tu, huruf yang keluar pada halqum ada 6. Dekat sini. Ada 6 saja. Iaitu A, Ra, Ha, Ghin, Ha, Kha dan juga Ha. 6 ni. Jadi 6 huruf ni semua keluar dekat bahagian halqum kita. Itu secara pengenalan lah kita nak kenal izhar tu, bacaan izhar. Cuma dalam bacaan kita just tengok tanda-tanda tadi saja. Contoh Contoh yang pertama adalah man aman dekat sini. Man aman.
Jadi cara baca dekat sini kena izhar. Izhar tu maksudnya jelas lah tadi. Apa yang jelas? Jelasnya adalah huruf nun ini. Nun mati ni kena jelaskan dia bunyi man. Nampak? Nun tu ada tanda mati. Kena ada tanda mati. Bila ada tanda mati, kita akan baca dia dengan jelas. Man. Kita tak boleh dengung. Bila kita sebut izhar ataupun jelas, maka bacaan tersebut kita tak boleh dengung sama sekali. Tak boleh baca man aman. Kena baca man aman. Okey, boleh? Jelas adik Syarifah dengan Tuan Syarul? Jelas. Okey. Jelas Ustaz, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, bagus. Okey, contoh yang kedua, yanhauna anhu. Sama juga, pastikan ada nun tersebut ada tanda mati. Okey, tanda mati ni kadang-kadang dia akan tulis macam mati ni mati yang bulat, macam bulat. Nun kadang-kadang macam ni ataupun nun bulat. Sama je lah. Yang penting dia ada tanda mati. Kalau nun kosong, bukan izhar, bukan bacaan jelas. Okey. Jadi untuk izhar itu saja kita nak terangkan secara ringkas. Cuma pastikan betul-betul ingat dia punya tanda tu. InsyaAllah bila tanda tu ingat, kita boleh baca dengan baik. Tanpa kita ingat apa nama hukum dia. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf apa sekalipun, kita tak perlu ingat. Yang penting kita ingat tanda, terus kita boleh baca. Okey. Yang ni yang bestnya kalau kita belajar dengan tanda ataupun baris tu, baris atas ke bawah, tanwin selari tak selari dan sebagainya. Jadi ingat, untuk bacaan jelas kena baris atas bawah selari ataupun kalau yang baris depan dia kena mesti 69. Kemudian kalau versi huruf nun kena ada tanda mati. Itu saja, ingat yang itu saja. Okey, selesailah untuk izhar halki. Okey, nanti insya-Allah lepas kita dah ambil beberapa topik untuk tajwid ni, kita akan praktikkan dalam bacaan macam biasa. Kita akan buka muka surat berapa? 3 tak silap saya. Yang lepas tu kita akan baca insya-Allah. Tapi kita tak baca banyak perkataan sekaligus. Kita baca 2 perkataan ataupun 3 perkataan. Sebab kita masih lagi slow-slow untuk baca Quran. Tapi at least bila habis kelas ni insya-Allah kita dah boleh baca perlahan-lahan. Sebab kita dah belajar lah. Kan? Okay, insya-Allah. Kita teruskan. Kalau ada apa-apa soalan terus je tanya. Okey. Untuk yang seterusnya, okey, ini contoh. Boleh tengok kalau ada print tu boleh buat latihan ataupun tengoklah yang surat-surat yang latihan tu buat. Okey, ini contoh Sami'un Alim. Yang 69. Kalau boleh saya nak minta bacalah yang ni. Yang ni bawah ni. Tuan Syarul ataupun adik Syarifah nak baca dulu. Cuba yang saya gariskan ni. Saya Ustaz. Boleh? Silakan adik Syarifah. Cuba baca yang tu. Garis. Alimun hakimun. Okey, pastikan ha tu pendek je, adik Syarifah. Alimun hakimun. Okey, cantik. Okey, Tuan Syarul boleh? Silakan yang bawah pula. Jalimun Hilun. Okey, halim. Lagi sekali, yang ni saja. Tuan Syarul cuba sebut yang ni saja. Jalimun. Jalimun. Huruf yang pertama tu huruf apa tu, Tuan Syarul? Dia tak ada tu. Ha. Alimun. Ni baris Aliman. atas ke bawah? Haliman. Haliman. Pastikan baris atas kena sebut man. Haliman. Okey. Seterusnya tu wafu. Wafurun. Wafu ni sama juga baris atas. Wafuron. Ini tak Wafuran. Okey, baik. Okey, seterusnya adik Syarifah, cuba baca yang bawah ni. Kirotan ko. Satu baca. Lagi sekali. Kirodatan
Okey. Qasiina. Okey, boleh. Okey, Tuan Syahrul cuba sebelum tu Tuan Syahrul ada tengok tak video yang lepas? Sebab kita ada belajar yang tentang panjang pendek tu. Tak habis. Tak habis lagi. Tapi Yang nombor sesi 6 tak habis lagi. sesi Tak habis tengok lagi. okey. Sebab dekat sesi tu kita belajar yang ada tanda ni. Belum sampai. Ada nampak tak? Belum. Tak sampai lagi. Okey, tak apa. Kalau ada tanda alif macam ni kena baca 2 harakat panjang lah. Qur'anan. Okey. Okey, cuba Tuan Syahrul. Qur'ana. Qur'ana. Okey, ingat tak? Kalau tanwin selari kena sebut macam mana? Panjang. Harakat 2 harakat macam tu. Yang tadi. Qur'anan. Jelas tu. Jelas tu masuk. Nun. Kena jelas. Qur'an. Qur'anan. Okey, cantik. Arifin. Arifin. Biyan. Yar. Okey, ra ni baris. Arifin. Kar. Ra tu baris atas. Ara. Arabiyan. Arabin. Yan. Arabiyan. Arabian. Okey. Okey, cuba adik Syarifah yang ni. La'afur. Ni huruf ketupat tu. Fur. Fu. Okey. La'afu. Wan. Kofurun. Okey, ni baris apa ni? Tak jelas. Tak jelas kan? Dia yang 69. Ustaz boleh balik. 69. La'afur. Fur lagi. La'afu. Okey. Un. Kofurun. Okey, yang kat sini ni kita tak belajar lagi. Tak apa. Okey, cuba Tuan Syahrul yang terakhir. Baca. Latifun. Okey, macam mana sekali lagi? Latifun. Okey, cantik. Dia kena jelaskan, betul tak? Nun tu. Betul dah tu. Latifun, okey. Kemudian? Khabirun. Okey, tak apa. Yang ni kita belum belajar lagi, tak apa. Yang penting tadi tu. Latifun. Kena jelas bunyi nun. Sebab 69. Okey, itu saja untuk izhar halki. Jadi, kena ingat tanda-tanda tadi. Selari ataupun 69 ataupun nun yang ada tanda mati. Okey, selesai yang tu. Mudah je. Kita terus lagi. Yang ni latihan ni boleh buat lah. Boleh tulis. Kalau boleh, kalau dah print tu, pastikan penuh modul tu. InsyaAllah. Lagi mudah lah pandai. Lagi cepat pandai insyaAllah. Okay. Ni latihan ni buat sendirilah dekat rumah nanti. Okay, kemudian kita masuk terus. Idgham ma'al gunnah. Ini dari segi nama je. Saya sebutkan juga. Cuma untuk ingat tu tak perlu lagi. Just kita belajar daripada tanda saja supaya kita dapat baca lah. Yang penting dapat baca. Kalau dapat ingat tu bonus. Tapi jangan fokus lagi untuk kita ingat nama tu. Yang penting kita ingat pada tanda-tanda ni. Okey, kemudian apa yang berkaitan dengan idgham ma'al gunnah iaitu idgham tu maksudnya memasukkan. Ma'al gunnah bermaksud dengan dengung. Idgham bermaksud memasukkan. Memasukkan. Tak cantik sikit tulisan. Ma'al gunnah bermaksud dengan dengung. Okey, dengung tu macam mana? Macam bunyi in yang bunyi kat hidung tu, dengung. Okey, tak apa. Jadi untuk idgham ma'al gunnah dia ada 4 huruf. Okey, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf ni. Tapi tak perlu ingat. huruf-huruf ni. Jadi macam mana cara dia? Okey, yang ni kena fokus lah.
Kalau tadi izhar, nun tersebut ada tanda mati. Okey. Kalau di sini idgham ma'al gunnah, maksudnya kita kena masukkan hamzah ni ke dalam ya dengan gunnah bila mana? Tengok nun dia dekat sini, nun yang kosong. Nun tak ada apa-apa tanda. Nun kosong. Okey. Bila kita dah nampak nun kosong, tengok selepas huruf nun tu huruf lam ataupun ra ataupun tidak. Okey, kalau selepas huruf nun ni bukan huruf lam ataupun ra, okey, selepas nun ni dekat sini bukan huruf lam, okey, bukan huruf lam ataupun huruf ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, faham yang tu je dulu. Okey, nun kosong, selepas nun kosong tersebut bukan huruf lam dan bukan huruf ra, maka kita baca dengung. Ingat ayat tu je. Kalau boleh tulislah. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan cara dengung. Okey, sampai situ. Okey, Ustaz bagi contoh yang pertama yang kita baca ni. Ayyad riba. Faham tak? Maksudnya memasukkan tu hamzah tu masuk ke dalam ya. Ayyad riba. Ayyad riba. Okey, cuba adik Syarifah dulu. Ayyad riba. Okey, satu lagi Ustaz tambah dengung kena 2 harakat. Okey. Ayyad riba. Ya bukan yo, ya. Ayyad riba. Okey, baik. Okey, seterusnya Tuan Syarul cuba. Ayyad riba. Okey, bagus. Okey, Puan Nora boleh? Ayyad riba. Okey, dengan dot. Yad riba. Ayyad riba. Okey, satu lagi pastikan yang bunyi yo. Y-O, dia Y-A. Ya. Ayyad riba. Ayyad riba. Okey, cantik. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya, nak bagi faham betul ni. Macam mana cara nak dengung tu. Okey, yang pertama sekali ingat statement tadi. Nun kosong. Selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey, bukan lam ataupun ra. Maka kita baca dengung. Dengung berapa harakat? Dengung 2 harakat. Okey, jadi cara baca yang ini innaqulu sama juga masuk dalam huruf nun yang besar dulu tu. Innaqulu. Okey, cuba adik Syarifah dulu. Innaqulu. Okey, Tuan Syarul seterusnya. Innaqulu. Okey, Puan Nora. Innaqulu. Okey, cantik. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Kita buat latihan banyak-banyak sikit yang ni. Okey, sama juga ingat statement tadi. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey, caranya masuk juga ke dalam huruf mim. Seterusnya lah. Wa mam. Pastikan kalau masuk dalam mim, bibir atas, bibir bawah rapat betul-betul. Tak boleh ada bukaan. Wa man ma'ahu. Okey, cuba adik Syarifah. Ada tak adik Syarifah? Tuan Syarul dulu tak apa. Wa man ma'ahu. Yang ni huruf ain. Ma'ahu. Wa man ma'ahu. Okey. Puan Nora boleh? Terus. Wa man ma'ahu. Okey, adik Syarifah dah ada belum?
Belum minum air kot. Okey, tak apa. Kita pergi lagi. Sekejap Okey, kalau ni ingat aku ni versi yang nun mati. Nun mati yang kosong, lepasnya bukan lam atau ra, sama juga masuk. Min wali. Min wali. Okey. Kemudian kita tengok yang bawah ni. Okey, kalau yang tadi versi nun. Sebab sekarang ni kita belajar ni hukum nun mati ataupun tanwin. Jadi tadi versi nun. Nun tu mesti kosong. Selepas nun bukan lam ataupun huruf ra. Bukan lam ataupun bukan huruf ra. Okey, jadi di bawah ni adalah versi untuk tanwin. Tanwin macam biasalah. Yang ada double baris atas, double baris bawah ataupun double baris depan. Okey, cuma yang ni kurang tepat sikit ni. Dia punya baris depan dia. Bukan semualah yang salah. Okey, tak apa. Dia sebenarnya ni baris ni tak selari ni. Baris atas tu tak selari. Kemudian baris bawah tu tak selari. Kemudian baris depan tu 99. Ingat, kalau izhar tadi selari. Baris depan dia 69. Okey. Jadi, kita ingat. Seterusnya, tanda untuk kita dengung lagi. Versi tanwin. Versi tanwin. Kalau tadi versi nun. Versi nun mesti kosong. Selepas dia bukan lam ataupun ra. Jadi, untuk yang seterusnya, versi tanwin. Contoh yang dekat sini adalah tanwin depan. Tanwin depan, pastikan dia bentuk 99. Okay. Selepas dia bukan huruf lam ataupun ra, sama macam tadi. Sebab dia masih lagi maksudnya kita masuk dengan dengung tu. Okey, jadi contoh baca dia wujuhun yaw, sama juga macam yang kita baca nun tadi. Cuma ni versi untuk tanwin. Jadi masuk dalam dia. Wujuhun yawma idzin. Wujuhun yawma idzin. Okey, jadi dengunglah. Dengung dengan kadar 2 harakat. Okey, boleh. Adik Tuan Syarul. Wujun yawma izin. Okey, lagi sekali adik Syarifah. Wujuhun. Ya. Wujun maizin. Lagi sekali. Wujuhun yawma idzin. Wujun. Okey. Teruskan. Yawma izin. Ni hui tak bunyi. Wujun. Jangan jun sebab dia baris depan ni satu je. Wujuhu yawma idin. Wujud yu. Bukan you, hu h u. Wujud yawma izin. Okey, tak apa. Nanti Adik Syarifah kena praktis lagi tu. Hui ni. Hui. Okay. Tak apa. Adik Syarifah nanti praktis. Tuan Syarul, cuba. Wujuhun faizun. Yawma. Wujuhun yawma faizun. Izin balik bawah. Izin. Okay. Wujuhun yawma izin. Okey. Boleh? Okay, Puan Nora, terus. Wujuhun. Puan Nora ada tak tu? Wujuhun. Wujuhun yawma izin. Okey, cantik. Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh yang kedua. Tanwin 99. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dengung 2 harakat. Masuk juga. Hittatun naghfir lakum.
Hittatun naghfir lakum. Okey, siapa nak cuba? Tuan Syarul ada ataupun adik Sharifah boleh. Ni panjang sikit lah ni. Berhenti dulu tak apa ni. Hittatun naghfir. Okay, cuba. Tuan Syarul boleh? Hiltatun Okay. fir. Okay, naghfir lakum. Narfir lakum. Okay. Idu tin. Narfir lakum. Okay, boleh. Okay, adik Sharifah terus. Hittatun naghfir lakum. Okay, Puan Nora. Hittatun naghfir lahum. Okay. Teruskan lagi. Okay, yang tadi versi baris depan pastikan 99, selepasnya bukan lam ataupun ra. Maka kita baca dengung 2 harakat. Okay, yang seterusnya versi tanwin baris bawah. Okay, untuk tanwin baris bawah ataupun baris atas, pastikan tanwin tersebut dia tidak selari. Macam yang kita tengok ni lah. Dia tak selari. Atas macam tu, dia bawah dia macam ni. Ni tak selari lah. Kalau selari dia sama. Dia sama atas dengan bawah tu. Macam tu. Tapi dekat sini tak selari. Kena pastikan tak selari. Baru kita boleh baca dengung. Kemudian yang kedua, step kedua, kena pastikan selepasnya bukan lam ataupun ra. Maka barulah kita baca dengung. Bi kalimatim, pastikan mim kena rapat mulut bibir atas bibir bawah. Bi kalimatim minhu. Bi kalimatim minhu. Okey, cuba. Adik Tuan Syarul. Bi kalimatin minhu. Okey, boleh? Okey, adik Sharifah. Bi kalimatim minhu. Okey, Puan Nora. Bi kalimatim minhu. Okey. Okey, yang ni pun samalah tadi kita dah tengok contoh untuk versi baris depan. Pastikan 99, selepasnya bukan lam ataupun ra. Maka kita baca dengung lah. Okey, kita cuba tengok ada tak contoh untuk baris atas. Contoh untuk baris atas. Oh, okey, ni dah lain. Okay, tak apa. Kalau contoh baris atas sama juga. Dia kena pastikan dia tidak selari. Macam yang kita baca tadilah. Kalimatin ni. Cuma dia baris atas kena tak selari juga. Baru kita baca dengung. Tak selari selepas dia bukan lam ataupun ra. Kalau versi nun tadi, nun kena ada tanda mati. Kena tak ada tanda mati. Selepasnya bukan lam ataupun ra. Okay, kalau nun ada tanda mati, maka kita baca dengan izhar tadilah. Okay. Jadi seterusnya ni dekat sini. Okay, agak-agak lah kalau kita guna kaedah yang kita dah belajar tadi. 2 tadi. Jadi cara baca dekat sini macam mana? Ada siapa nak tolong jawab? Kita test faham ke tak ni? Cuba siapa-siapa nak cuba baca. Tak payah ni, yang ni. Yes, cuba siapa-siapa boleh baca. Ke tak faham yang yang tadi? Cuba je. Kalau tak faham kita explain lagi. Wasinaumun. Lagi sekali. Wasinaumun. Yang ni bukan huruf. Start daripada huruf sad ni. Si. Sinun. No. Okey. Ni. Nun mati. Ingat tak? Nun mati jangan dengung. Kalau nun ada tanda mati jangan dengung. Sin. Sin. Sinwanin. Okey, pandai. Okey tu. Kita guna kaedah yang sama juga. Nun ada tanda mati, baca dengan jelas. Jelas tu bunyi nun tu lah. Kalau bahasa Melayu kita huruf N lah. Contoh sod. Sod baris bawah kita nak eja dia SI contoh katakan. Kemudian nun tu mati.
Jadi sin. Bunyi N ni jelas. Okey, bagus Tasharul, betul dah tu. Okey, yang kedua boleh adik pula dah. Adik Sharifah ataupun Puan Nora. Puan Nora boleh? Cuba. Kinwanu. Okey, cantik. Okey, tak apa. Yang ni sebab kita berhenti kat sini tak apa. Cuma nak test yang tadi je, nun mati. Okey, adik Sharifah. Bunyana. Okey. Pandai tu, dah boleh faham lah tu. Maksudnya ada nun mati, kita baca dengan jelas. Cuma nama dia tu ada nama dia lah, izhar mutlak. Tapi tak perlu ingat. Ustaz tak nak semua ingat lagi nama tu, biar je. Kita belajar tanda dulu. Tanda baca kita faham betul, kita dah boleh baca insya-Allah. Bila kita dah biasa ulang, baru kita nak belajar lebih, ingat nama-nama dia, baru yang akan datang lah kita akan belajar. Boleh belajar yang akan datang insya-Allah. Okey, itu dah selesai. Sama juga nun yang ada tanda mati. Okey. Ni nama idgham bila gunnah, tapi tak perlu ingat. Jadi kita tengok lagi. Kalau tadi Ustaz ada sebut kan? Ustaz ada sebut nun yang kosong. Ni nun yang tak ada tanda mati ni nun yang tak ada tanda mati, nun kosong. Tadi kita baca nun yang kosong ataupun tanwin yang tidak selari, kita baca apa? Nak kena baca macam mana? Dengung ke tak dengung? Cuba respon. Dengung ke tak dengung? Yang tadi tu. Nun kosong. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra. Ingat tak formula tu? Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan dengung. Pandai. Okey, kita baca dengan dengung. Okey, baik. Tapi sekarang ni nun kosong selepasnya huruf lam. Kalau tadi selepasnya bukan lam ataupun ra. Tapi sekarang ni huruf lam. Jadi bila huruf lam, kalau tadi kita dengung, so sekarang jawapan dia terbalik lah. Tak boleh dengung. Okey, tak dengung. Jadi bila tak dengung, dia ada dua je. Tak dengung ataupun dengung. Tak dengung bermaksud kita baca dengan jelas. Jelas tadi izhar lah yang kita belajar awal tadi. Ada tanda mati tu. Okey. Jadi dekat sini nun kosong selepasnya lam ataupun ra, maka kita baca dengan jelas. Jelas apa tadi? Jelaslah bunyi huruf lam. Nun. Lam. Bukan nun. Kat sini bukan nun. Kat sini kena lam tu. Illam. Maksudnya kita tak dengung. Sebab ni idgham masukkan juga. Okey. Formula tambahan lah. Kalau nampak huruf yang ada sabdu, mana-mana huruf yang ada sabdu, kita mesti masukkan dalam huruf tu. Tak kisah nama dia apa. Secara umumnya, nampak je huruf tu ada sabdu, yang tanda W ni kan. Ni tanda W ni. Kita kena masuk dalam huruf tu. Kalau masuk dekat sini, maksudnya macam mana? Illam. Masuk dalam lam tu. Illam. Okey, betul. Jadi abaikan nun. Cuma formula dia tadilah. Nun kosong, selepas dia lam ataupun ra, maka kita tak dengung. Kita tak baca dengung. Tapi sebenarnya dia kurang tepat sikit lah dari segi maksud ikhfa tu. Sebenarnya dekat sini bacaan dia ikhfa. Saya rasa kita guna ni. Kita tak payah guna jelas. Kita guna tak dengung. Yang kita tulis kat sini. Kita guna tak dengung. Itu lagi tepat. Bahasa ni lagi tepat. Tak dengung. Jadi nun kosong selepasnya lam ataupun ra, kita tak dengung. Tak boleh dengung. Jadi caranya masuk dalam huruf yang bersabdu. Jadi ada dua formula lah kita kena ingat kat sini. Nun tu kosong, selepasnya lam ataupun ra, kita baca tak dengung. Yang kedua tadi, kena masuk dalam huruf yang bersabdu. Jadi tak dengung, kemudian kena masuk. Masuk dekat mana? Masuk dekat huruf yang bersabdu. Itu formula dia. Okey, tak apa. Kita tengok yang seterusnya. Nun kosong. Formula sama. Nun kosong.
selepasnya huruf lam ataupun ra, kita baca tak dengung. Okey. Jadi bila tak dengung, kita kena masuk. Masuk dekat mana? Masuk dekat Masuk sabdu. bil yubinil lana Okey, nun ni jadi tak payah sebut. yubayyil lana Okey. Okey, bagus. Puan Nora. Okey, adik Syarifah cuba sebut yubayyil lana. Yubayyin lana. Nun tak nak bunyi. Terus masuk lam. Yubayyil. Yubayyin lana. Okey. Tuan Syarul? yubayyin lana. Okey. Okey, bagus. Jelas Okey. Kemudian tadi contoh lam sebab dia 2 huruf je dekat sini. Ni nun kosong, selepasnya lam ataupun ra. Tapi sekarang huruf ra. Maka kita tak boleh dengung. Yang pertama tak boleh dengung. Yang kedua masuk. Kena masuk kepada huruf yang bersabdu. Masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey. Masuk. Ni masuk dalam ra, nun tak nak bunyi. Okey, cuba Puan Nora. mirrabbihim Okey, Tuan Syarul. mirrabbihim Okey, betul lah tu. Okey, Tuan Syarul. Min rabbihim. Okey, cantik. Adik Syarifah. Rabbihim. Lagi sekali. Rabbihim. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Sama juga, ingat formula. Nun kosong, selepasnya lam ataupun ra, maka tak dengung. Okey. Kemudian masuk dalam huruf sabdu. Masuk dalam huruf sabdu. Nun, pangkah. Okey. Tuan Syarul dulu, boleh? Min rabbi illallah. Ra bari bawah. Rizqillah. Min rizqillallah. Okey, kalau belum Allah baris bawah tillah, dia nipis. Tillah. Min rizqillah. Okey. Okey, bagus. Okey, adik Syarifah. Mir. Rizki. Illahi. Rizqillah. Rizkillah. Okey, Puan Nora. mirrizqillah Okey, bagus. Okey, cantik Dah selesai. Itu versi nun. Dia ada versi yang tanwin. Sebab kita hukum nun mati dan juga tanwin. Tadi ingat versi nun, pastikan nun tu kosong. Selepasnya lam ataupun ra, maka tak boleh dengung. Jadi masuk dalam huruf sabdu tersebut. Okey, tapi versi tanwin pula sama juga kaedah dia, cuma dia tukar je lah. Tanwin tu tidak selari. Sama macam tadi. Tanwin tak selari. Tanwin tak selari. Ni contoh untuk tanwin baris atas. Tak selari. Selepasnya lam ataupun ra, maka tak dengung. Kemudian masuk dalam huruf bersabdu. Sama juga. Rizqalli. Masuk. Rizqal. Musaddiqal. Sorry. musaddiqal lima ma'akum Okey, lagi sekali. ma'akum Mana ada lil lima? Lima je ni. Lima. musaddiqal lima ma'akum. Okey, bagus. Okey, Tuan Syarul. Musaddiqila ma'akum. Okey, lagi sekali Tuan Syarul. Berhenti sini dulu. Ma'akum. Okey, musaddiqal masuk dalam pada bawah ni. Musaddiqal lima, macam tu. Musaddiqal lima Okey. ma'akum. Okey, ma pendek. Ma'akum.
Ma'akum. Lagi sekali. Ma'akum. Ma'akum. Okey, bagus. Okey, adik Syarifah. Musaddiqal lima ma'akum. Okey, bagus. Okey, seterusnya contoh untuk tanwin depan. Sama juga 99, selepasnya lam ataupun ra, maka baca tak dengung dan masuk ke dalam huruf sabdu. Jadi wallahu ghafurur rahim. Okey, cuba Puan Nora. Wallahu ghafurur rahim. Okey, lagi sekali. Ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Okey, Tuan Syarul. Wallahu ghafurur rahim. Okey, sikit lagi tekan. Rur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Okey, cantik. Adik Syarifah, terus. Wallahu ghafurur Ni tertinggal ni. Ni. Wallahu Huruf ra tu. Ghafurur rahim. Okey, boleh, bagus. Okey, kemudian ni sama juga Cuma versi baris atas lah, macam tadi pun dah ada versi baris atas. Tak selari, selepasnya lam ataupun ra, maka tak dengung. Kemudian masuk dalam huruf bersabdu. Ni abaikan dia sebab dia tak ada tanda. Terus hudal masuk dalam Hudal lil muttaqin. Okey, cantik. Tuan Syarul, terus. Hudan lil muttaqin. Okey, adik Syarifah. Hudal lil muttaqin. Okey, cantik. Dah pandai dah ni semua, insyaAllah. Okey, ni pun sama, Ghafurur Rahim. Okey. Jadi selesailah, kita dah belajar 3 tajuk sebenarnya. Jadi untuk yang ini boleh buat latihan menulis lah. Biasa kan kita belajar tu, kita dah belajar, kita sebut dan kita tulis. Belajar, sebut, tulis. Tulis tu nanti kita akan lagi ingat lah. Nun kosong, selepasnya apa-apa, nak kena dengung ke tak dengung, kita ingat lagi insyaAllah. Sambil-sambil tu tulis nota tu lah dekat buku ataupun kertas masing-masing. Okey, siapkan yang ni insyaAllah. Okey, yang ni mungkin kita tak masuk lagi. Okey, kita tak nak masuk lagi yang ni sebab takut pening sikit lah. Okey, tak apa. Yang ni pun 2 ni kita masuk kelas yang akan datang insyaAllah. Okey, kita tengoklah sekali lalu. Okey. Jadi kuasai dulu untuk 3 tadi. Okey, kita recap balik. Kita recap semula apa yang kita belajar tadi. Okey, kita buka dekat sini. Puan Nora, Tuan Syarul dengan adik Syarifah, kita ingat balik dekat sini. Okey, yang pertama tadi kita belajar iaitu nun mati. Okey, nun. Sekejap. Okey, yang pertama nun yang ada tanda mati. Ini tanda matilah. Sekejap. Okey, nun ada tanda mati. Terus kita baca dengan apa? Cuba sambung ayat saya ni. Terus kita baca dengan? Dengung. Betul ke? Terus kita baca dengan? Jelas, yes. Betul. Nampak je ada tanda mati. Okey, tanda mati ni. Tak cantik pula. Okey, tanda mati. Terus kita baca dengan jelas. Jelas tu jelas apa? Jelasnya bunyi nun. Jelas bunyi nun. Jelas nun.
Nun mati. Okey. Yang seterusnya. Sekejap. Okey, tanwin selari. Lebih kurang lah. Tanwin selari atas, tanwin selari bawah, Allah. Ataupun kalau versi baris depan macam mana bentuk dia? Adik-beradik dengan selari ni? Cuba jawab. Macam mana? 69. 69. Okey, bagus. 69. Tak cantik sangat ni. Kita kecil sikit. 6, 9. Lebih kurang lah. Janji faham. Okey. Jadi bacaannya macam mana? Bacaannya? Wajib dengung. Betul ke? Tak ingat dah ni. Cuba. Selari ataupun 69 ni. Sama ke tak dengan baca atas tu? Cara baca atas tu? Sama. Sama. Kot. Sama. Kena ingat ni sebab formula ni yang penting ni. Formula ni kena betul-betul kuasai. Sebab kalau kita kuasai, insyaAllah kita boleh baca. Jadi sama. Jelas. Sekejap. Jelas bunyi nun tu. Sama. Saya buat macam tu lah. Okey, ingat. Yang ni yang pertama. Pastikan ingat betul-betul yang ni. Okey. Pastikan ingat betul-betul. Oh. Okey, ni yang pertama. Nun mati ataupun tanwin yang selari. Tanwin atas, bawah ataupun depan yang 69. Sama, cara baca dia jelas. Okey, selesai. Itu yang pertama kita belajar. Yang kedua. Yang kedua nun kosong. Okey, nun kosong. Selepasnya. Okey, selepasnya bukan macam mana nak tulis bukan ni? Bukan, taklah tak, lam ataupun ra. Maka kita nak baca apa? Tuan-tuan, puan-puan. Nun kosong. Selepasnya bukan lam ataupun ra. Kena dengung Cubalah teka agak-agak. Ada nak cuba lagi? Okay, tak apa. Kita bagi jawapan terus. Sebab masa pun dah nak habis ni. Okay, dengung. Betul Puan Nora, betul lah tu. Dengung. Okay. Okay, kemudian yang seterusnya tanwin. Kita mesti kena ingat dua-dua ni. Versi nun, versi tanwin. Okay, kalau tanwin pula macam mana? Tanwin dia mesti tak selari. Okay. Tak selari atas, tak selari bawah. Kemudian yang baris depan macam mana bentuk dia? 99, okey? 99. Pastikan adik-beradik dia ni betul lah. Tanwin yang tak selari ni adik-beradik dia dengan 99. Okey, maka selepasnya bukan lam ataupun ra. Maka kita baca dengan apa? Dengung. Okey. Sama juga. Okey, jadi ini yang kotak kedua. Ni kena ingat betul-betul ni. Okey, selesai. Yang ketiga. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, nun kosong. Selepasnya lam ataupun ra. Maka macam mana cara baca?
Cepat jawapan. Dengung. Ha? Dengung. Okey, kalau Tak tu dengung. tak dengung Puan Nora. Sebab kalau dengung ni kat sini tadi. Okey. Ya. Betul. Selepasnya tak, lam ataupun ra. Bukan. Sebelumnya bukan huruf lam ataupun ra. Sekarang ni nun kosong, selepasnya lam ataupun ra mestilah berlawanan dengan tadi. Jadi tak dengung. Okey, ini versi nun. Kita ada versi tanwin pula. Sama juga. Tanwin mesti tak selari. Alahai. Tak selari atas ataupun tak selari di bawah. Ataupun yang depan 99. Selepasnya lam ataupun ra, maka cara baca macam mana? Jelas. Kita tukar tadi, yang lebih tepat lagi. Tekankan. Tak dengung juga. Sama ni. Dengung. Tak dengung juga. Dengung juga. Sebab tak jelas tu dia macam kurang tepat. Saya tak jadi nak guna perkataan tu. Jadi tak dengung. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat 3 benda ni. Ingat formula ni dulu sebelum kita masuk yang akan datang tu. Nun kosong ataupun pasangan dia tanwin yang selari ataupun yang 69 kena baca jelas nun. Okey, yang kedua, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra. Ataupun versi yang tanwin kena tak selari ataupun yang huruf tanwin depan tu 99 selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Yang ketiga, nun mati selepasnya lam ataupun ra. Tadi bukan lam ataupun ra. Sekarang ni lam ataupun ra, maka tak dengung. Versi yang tanwin tak selari atas, tak selari bawah ataupun versi yang baris depan tu 99 selepasnya lam ataupun ra, maka baca tak dengung. Okey, ingat 3 ni je dulu. Praktikkan dalam bacaan insya-Allah. Buat latihan tu, kita sambung lagi kelas yang akan datang. Cumanya kalau Tuan Syarul, Puan Nora atau Adik Syarifah free pagi, sebab kita ada buat live sebenarnya pagi tu dekat TikTok. Jadi benda ni saya selalu ulang-ulang. Kalau nak ulang kaji, kalau free lah waktu pukul 9, saya buat pukul 9. Kalau kerja tu tak free, boleh tengok recording dekat YouTube. Saya ada upload lah biasa. Benda ni saya selalu ulang-ulang. Sebab ada yang baru belajar dan sebagainya kan. Saya selalu ulang-ulang. Boleh praktis lah nanti. Kalau tak sempat join live, tengok recording dekat YouTube juga. Baik. InsyaAllah. Ingat je 3 formula ni dulu. InsyaAllah kita sambung lagi kelas yang akan datang. Okay, kita tangguh dulu untuk malam ni. Setakat tu dulu dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas kekurangan kelas malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. wabarakatuh.